Maaf. No. Weh, Okey. Nien. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk last untuk bab ni. Sebelum tu, tengok dulu. Tajuk ni kita akan belajar berkenaan dengan masalah dunia sebenar. Contoh dia, berapakah jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sehingga bulan Disember 2021? Jadi kita tak tahu. Jadi macam kita macam agak bulan 12 ni berapa kes? Berapa ratus, berapa ribu lah. Berapa ribu lah sekarang dah berapa juta. Okay. Lepas tu yang kedua kita juga berapakah jumlah penduduk di Malaysia 10 tahun akan datang? Buat masa ni Malaysia ada jumlah penduduk 32 juta. Jadi kalau 10 tahun akan datang agak-agak berapa jumlah penduduk dia? 1 Lepas juta. tu lah Malaysia ada 32 juta. Kemungkinan dia akan jadi 40 juta macam tu. Okay. Kemudian berapakah harga rumah teres setingkat menjelang 5 tahun akan datang? Sekarang rumah teres tingkat pun dah 200k, 200,000. So kemungkinan akan naik lagi harga dia. Jadi kita akan belajar berkenaan masalah dunia sebenar ni. Maksudnya kita nak jawab persoalan ni, kita akan menggunakan matematik. Contoh berapakah jumlah kumulatif kes COVID ni. Lepas tu jumlah penduduk dia. Kita nak selesaikan dia, nak cari jawapan, kita guna masalah matematik. Oleh itu, kita akan belajar berkenaan dengan pemodelan matematik, iaitu bab 8. Okay, bab 8, bab last sekali lah kalau kita tengok. Modelan matematik, saya tengok buku kita. Okay. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan pemodelan matematik. Tengok sikit. Apakah model matematik? Cuba teka. Dia berkaitan dengan kita menyelesaikan masalah dunia sebenar. Agak-agak kamu, apa model matematik ni? Boleh teka? Dot. Okay, tengok apakah model matematik. Okey. Kalau kita tengok sini. Okay. Model matematik ialah satu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan pelakuan masa depan. Tak. Macam contoh tadi, berapa jumlah penduduk pada 10 tahun akan datang. Nampak? Kita guna model matematik ni untuk kita meramalkan masa depan. Macam kita ramalkan kemungkinan 40 juta. Nampak? Dia ada satu situasi lah. Secara kualitatif ataupun kuantitatif, maksudnya kuali ni dia pengiraan, kuanti ni dia berkira. Kuali ni dia macam secara rawak je dia ambil. Macam tu. Okay, kita tengok yang kedua. Okay. Satu model matematik ialah satu hubungan matematik dengan yang menghuraikan situasi sebenar. Maksudnya kita buat model matematik ni, macam kita cari jalan penyelesaian dia, dia berhubung, bersangkut paut dengan matematik yang menghuraikan situasi dunia sebenar. Macam tu. Okay, kita tengok contoh model matematik yang ada sekarang, yang dah ada. Okay, contoh ni nampak jumlah penduduk dekat bumi lah. Kita menggunakan X bar ataupun min, di mana jumlah F bahagi dengan bilangan data. Okay, ni kalau kita tengok belajar amaran pun kita kira min kan, untuk kita cari contoh sesuatu mesin, kita nak tengok dia yang mana lagi konsisten, kita akan ambil yang min lagi besar. So sama juga kita akan gunakan min, mana hubungan min dengan jumlah kekerapan dan bilangan data adalah untuk meramalkan sesuatu perkara pada masa hadapan. Jumlah kekerapan tu jumlah F ni, bilangan data tu N. Jadi dia digunakan untuk meramalkan pada masa hadapan min ni. Macam tu. Untuk kita cari yang mana lagi lebih konsisten. Contohnya kita dah belajar dalam serakan tu. Kegunaan min. Okay. Yang kedua. Ni nampak dia bawa kereta laju kan. Yang kedua kita tengok berkenaan laju. Di mana kita guna formula matematik laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, apa hubungannya?
Hubungan antara laju dengan jarak dan masa adalah untuk menentukan laju apabila kita mengetahui jarak dan masa. Maksudnya contohnya yang kita guna, contoh kalau kita naik bas. Kita naik bas pukul 11 malam nak pergi KL. 11 malam dia akan bagi tahu jangka dalam pukul 4 kita boleh sampai KL. Nampak? Jadi kalau dia gerak pukul 11 malam, jarak 300 km, masa dia tahu pukul 11 malam akan sampai pukul 4 pagi. Jarak 300 km. Jadi bila dia dah tahu pukul berapa nak sampai, jarak berapa, dia boleh maintain laju dia. Faham tak? Contoh? Contohlah kita sini nak pergi Lok Stang dalam 10 km. Kita kena sampai dalam contohlah pukul 8 suku tu kita nak sampai dah. So kita tahu apa laju yang kita nak kena bawa. Itulah kegunaan contoh yang kita guna model matematik dalam kehidupan sebenar. Itu contoh dia. Okay, ada soalan? Tak ada? Okay, seterusnya. Okay, proses membina model matematik ni dikenali sebagai pemodelan matematik. Okay, nampak? Pemodelan matematik tu adalah proses, nama proses untuk kita bina model matematik ni. Nama prosesnya pemodelan matematik. Itu proses dia. Okay. Lepas tu, okay, kita tengok. First, kita kena adalah masalah dunia sebenar. Tak kisah apa masalah pun. Tapi, dia ada, kita kena tahu. Macam tadi contoh dia yang berapakah bilangan kes kumulatif COVID menjelang Disember 2021. Kita tak tahu berapa lagi. Jadi kita nak cari kemungkinan berapa tu, kita gunalah pemodelan matematik ni. Tu masalah kita. Lepas tu tengok masalah matematik selesaikan. Maksudnya kita menggunakan model matematik ni untuk kita selesaikan masalah dunia sebenar ni. Untuk kita selesaikan dia. Okay? Lepas tu masalah dunia sebenar. Lepas tu bila kita dah selesaikan, kita cuba guna dalam masalah dunia sebenar ni. Sama ada dia berhasil ataupun tidak. Macam tu sahaja proses dia. Okay? Okay. Untuk nak buat pemodelan matematik ni, proses ni, kita nak buat ni, di mana masalah matematik ni kita akan guna 6 langkah ataupun 6 komponen yang terdapat dalam pemodelan matematik. Yang pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Maksudnya, kita kena tahu apa masalah yang dia nak. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Maksudnya kita berandaian lah. Contoh, lagi 5 tahun akan datang, harga rumah mesti naik. Andaian, kita buat macam tu. Lepas tu pemboleh ubah, contoh benda apa yang tak berubah. Contoh dia macam, rumah. Benda yang tak berubah lah, contoh dia macam kadar faedah. Rumah ada kadar faedah, saya tak tahu yang tu. Macam tu, benda yang kekal. Lepas tu tengok mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Dekat sini kita melibatkan sedikit pengiraan untuk kita nak tengok selesaikan masalah tu. Yang keempat, menentusah dan mentafsir. Maksudnya, kita dah aplikasikan dia, lepas tu kita cuba buat penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Maksudnya kita cuba try buat masalah ni boleh selesaikan tak? Dia menjawab tak persoalan yang ditanya tu. Lepas tu bila contoh kalau dia ada masalah lagi time ni, kita perlu memurnikan model matematik. Maksudnya memurnikan ni dia penambahbaikan lah. Bila kita dah buat penambahbaikan tu, kita ulang balik kita buat, jadi kita akan melaporkan dapatan. Dia ada 6 langkah ni sahaja. Macam mana? Kena ingat 6 langkah ni. Contoh macam mana nak ingat dia? Saya bagi ni. Okay. Puan Aminah ambil tiket melancong Langkawi. Ni cara contoh nak ingat 6 komponen ni lah. Puan ni apa? Kena ingat pasti. Pasti tu berkenaan mengenal pasti. Puan, pasti, mengenal pasti.
Kedua, aminah A iaitu andaian, kita akan ambil andaian. Ambil iaitu aplikasi. Tiket tafsir. Murni kita ambil melancong M. Langkawi iaitu lapor. Nampak? Puan Aminah ambil tiket melancong Langkawi. Maksudnya nombor 1 pasti iaitu kita mengenal pasti masalah. Aminah kita membuat andaian dan mengenal pasti pemulih ubah. Lepas tu ambil di mana kita mengaplikasikan matematik. Tiket yang mana kita mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Melancong iaitu murnikan model matematik. Langkawi iaitu lapor. Macam tu saja nak ingat dia. Gunalah akronim apa yang sesuai dengan kamu. Pada saya ambil ni lah. Puan Aminah ambil tiket melancong Langkawi. Itu je. Okey. Ada soalan tak untuk ni? Ni kena ingatlah 6 ni. Ada soalan? Ada soalan? Tak. Tak ada. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh. Okey, Jeremy menyimpan RM4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Okey. Dia simpan RM4,000 dekat bank, kadar faedah peningkatan dia setahun 1.5%. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Maksudnya dia simpan RM4,000 dan lepas tu dia lagi kalau kita tolak kalau kita tolak RM4,455 tolak dengan RM4,000, dia perlukan lagi RM455 kan untuk dia beli komputer. Di mana RM455 ni dia akan gunakan dengan kadar faedah 1.5% ni saja, dari jumlah ni saja. Nampak? Cuba kita kira 4,000 darab dengan 1.5%. Tekan kalkulator. Nampak? Setahun dia dapat dari faedah simpanan RM60. Okay, nampak kan? Jadi, dia perlukan berapa, jadi soalan dia, berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy untuk dia dapat RM455. Nampak? Setahun dia boleh dapat faedah RM60 saja. Jadi, berapa tahun dia perlukan untuk dapat RM455? Berapa tahun? Tu nanti dia kira sendiri. Jadi, soalan dia, saya cuma tunjuk je lah cara nak penerangan dia ni. Jadi soalan dia, kenal pasti dan definisikan masalah dalam persoalan ini. Okey, apa masalah dalam soalan ni? Cuba kenal pasti masalah dia. Apa masalah dia? Cuba kita kenal pasti masalah dia. Masalah dia tak tahu berapa lamakah tempoh penyimpanan dia. Itulah kalau dia minta kena pasti dan definisikan masalah persoalan di atas. Masalah dia okey. Saya nak tunjuk ni. Okey. Kita tengok sikit. Apa itu kadar faedah? Okey, faedah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu atas jumlah wang simpanannya. Maksudnya kalau duit dia banyak, kadar faedah dia kemungkinan lagi tinggi lah. Ni 4,000, 1.5. Macam tu saja. Okey, kita sambung balik soalan kita. Kena pasti dan definisikan masalah. Untuk soalan A, kita tahu prinsipal dan faedah. Di mana faedah tu 1.5%
selain 4,000 untuk membeli komputer. Jadi kita perlu mencari tempoh simpanan dia. Nampak? Dia saya cakap dia faedah dia tu cari tempoh. Okey Siti. Baru nak masuk lah. Okey, nampak masalah dia. Kita perlu mencari tempoh simpanan di bank. Berapa tahun dia perlu dia diperlukan untuk dia dapat jumlah RM4,455. Macam tu sahaja. Okey. Soalan B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kena pasti pembeli ubah dalam menyelesaikan masalah ini. Andaiannya, contoh andaian yang kita kena buat. Andaian tu apa? Andaian tu macam, macam mana saya cakap andaian Kita main agak-agak. Andaian tu. Andaian yang kita kena buat, kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh perhitungan faedah. Maksudnya, kadar faedah ni dia tak berubah lah 1.5% setahun tu. Contoh dia perlu kat sini 8 tahun. Maksudnya 8 tahun tu dia akan tetap kadar faedah dia dengan 1.5% sahaja. Kalau dia setahun berubah, tahun ni 1.5, tahun depan 2%. Tak boleh. Bila dia berubah-ubah ni, ni lah dia ada satu rumus yang prinsipal ni. Ni rumus nanti saya terangkan. Okay, nampak? Kadar faedah tu kena tetap. Dia tak boleh berubah. Andaian kita lah. Lepas tu pula, kita juga kena mengandaikan harga komputer tidak berubah bila dia dah berjaya. Contoh, harga komputer sekarang RM4,455. Kemungkinan lagi 8 tahun ke depan, harga komputer kena tetap juga RM4,455. Dia tak boleh naik. Kalau naik RM5,000, dia kena tambah lagi berapa tahun lagi. Macam tu dah. Okay, macam tu saja untuk kita buat andaian. Ada soalan tak? Tu cara kita buat andaian. Lepas tu pula, untuk pembeli ubah ni. Pembeli ubah yang terlibat ialah I untuk faedah, P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam tahun. Ni pembeli ubah dia lah. Ni formula ni. I tu apa? I tu faedah. P tu apa? P tu prinsipal. R tu untuk kadar faedah. Dan T untuk masa dalam setahun. Okey, ni contoh yang pertama. Ada soalan tak? Macam mana kita kena pasti saja apa yang dia nak. Lama tempoh penyimpanan. Yang kedua kita buat andaian. Kadar faedah tu tak berubah dan harga komputer pun tak berubah. Okey, ada soalan tak? Ni dia pengiraan kurang. Ni kamu kena buat sendiri. Kamu kena faham langkah-langkah yang 6 komponen apa yang kena buat tu. Dah faham? Okey, seterusnya kita tengok contoh 2. Kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama untuk satu perjalanan sejauh 198 km, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Okey, soalan saya, apa masalah dalam soalan ni? Cuba kita kena pasti masalah dia dulu. Sebelum tu, saya tanya dulu lah. Apa komponen yang kita kena ingat? Wan? Aminah. Sabri mana? Wan Aminah ambil? Tiket. Melancong. Ke Langkawi. Tak ada ke? Kawi lah. Okey. P ni apa? P ni kita pasti masak. Pasti. Kita sambung lah. Andaian. Pasti masalah. Okay, good. Aminah ni andaian langkah yang kedua. Ambil ni aplikasi. Tiket ni tafsir. Tafsir. M? Memurni. Murni saja. L? Melapor. Lapor. Apa saya ajar ni? Okey, maksudnya langkah pertama kita kena cari apa masalah yang dia nak, apa masalah yang dia hadapi lah. Yang kedua kita buat andaian. Kita buat agak-agak kita kalau jauh ni minyak ni berapa macam tu.
Yang ketiga, ambil, iaitu kita aplikasi. Aplikasi tu kita melibatkan matematik. Kita akan kira sikit lah. Kemudian kita dah kira, kita dah jumpa jalan penyelesaian. Kemudian kita tafsir. Tafsir tu macam kita try buat. Benda ni berhasil ke tak? Kalau tak berhasil, kita kena ulang balik dari awal. Kalau berhasil, kita boleh kalau tak berhasil, kita kena murnikan dia. Maksudnya kita penambahbaikkan dia. Kita repair lah. Lepas tu bila try buat lagi sekali, kalau berhasil, baru kita laporkan dia. Macam tu saja. Jadi, nombor 1. Kita kenal pasti masalah. Cuba baca soalan. Cuba teka apa masalah yang dia hadapi. Tu, 45 liter petrol. 45 liter petrol. Cuba baca soalan apa yang dia tanya kita. Berapakah? 405 km. Masalah yang dia hadapi ni. Dia tak tahu berapa jumlah petrol yang diperlukan. Tu masalah dia. Jadi, kita kena tentukan isi padu petrol. Nampak? Dia tak tahu berapa jumlah petrol yang diperlukan, isi padu petrol untuk perjalanan sejauh 198 kilometer. Tu yang pertama. Kita dah tahu masalah dia. Lepas tu kita buat apa? Nombor 2. Langkah kedua kita nak buat apa? Kira. Langkah pertama Puan. Langkah kedua Aminah. Aminah tu apa? Aminah andaian. Kedua kita buat andaian. Andaian tu kita tengok dia nak pergi 405 km ni, dia ambil guna petrol 45 liter sahaja. Kalau dia nak pergi 198 ni, kita kena buat andaian yang pertama, laju dia bawa laju bagi kedua-dua perjalanan sama. Faham tak laju? Maksudnya, contoh kalau dekat jarak 405 km ni dia bawa 120 km per jam. Jadi dekat 100 untuk jarak 198 dia bawa yang sama juga. Jadi kita kena andaian yang laju dah sama, baru kita boleh tetapkan berapa liter petrol. Faham tak? Sebab dia bagi kalau jarak ni berapa guna petrol. Maksudnya kita kena bagi laju kereta tu sama. Andaian kita kena bagi laju kereta tu sama. Lepas tu andaian juga kita kena buat X mewakili jarak perjalanan Y. Lepas tu kita buat ni. Kita kena buat satu ni lah. X ni apa? X ni dia wakil jarak perjalanan. Lepas tu pula Y. Y ni apa? Y ni jumlah petrol. Maksudnya dekat sini kita kena ada maksudnya contoh kita buat graf Y ni X. Bila Y makin banyak kita guna, dia boleh pi makin, kalau minyak makin banyak kita boleh pi makin jauh kan. Maksudnya graf dia akan berkadar langsung. Berubah secara langsung, nampak? Bila sini dia pi dalam 10 km, minyak dia baru guna sikit. Bila dia pi jauh lagi, minyak dia baru guna banyak. Nampak? Makin lama, makin banyak minyak, makin jauh lah dia pi. Jadi, kita boleh buat kesimpulan dia di mana Y berkadar terus dengan X. Kita kena masukkan K. K ni apa? K ni adalah pemalar.
Okay. Lepas tu kita dah ada ni. Kita akan masuk yang ketiga. Tiga tu apa langkah yang ketiga? Aplikasi. Okay, aplikasi. Kita dah ada formula di mana Y sama dengan KX. Lepas tu, kita buat yang awal ni dulu. Y tu apa? Y tu jumlah petrol. Kita ambil yang awal ni. Jumlah petrol dia 45. Kita ganti sama dengan K. Kita nak tahu K. Lepas tu, kita dah ada jarak dia. Jarak dengan 405 kilometer. Okay, Asma. Okay, Asma. Kau boleh tengok. Oh, anak Siti pun. Okay, hari ni kita tajuk baru tau. Kita masuk pemodelan matematik. Bab last untuk form 5. Okay, tengok buku teks. Muka surat 236. Okay. Mantap. Kita dah ada jarak ni. Lepas tu, macam mana kita nak cari K? Oh, saya lupa ambil pen nak. Saya guna pen warna lah. Guna pen warna hijau lah. K. Kita cari K. Kita akan buat macam mana kita nak cari K? Kalau darab pindah pergi langkah sama dengan dia jadi apa? Kalau dari sini darab, dia pindah pergi sana jadi? Ampun ni. Mari ni saya tunjuk sikit. Apa tu? Kalau darab, dia pindah pergi sana dia jadi? Dia langkah sama dengan ni, jadi apa? Bagi. Bahagi. Jadi kita Tambah. Jadi kita akan ambil K 45 bahagi 405. 5. Lepas tu kita tekan saja kalkulator, kita mudahkan dia. 45. Jawapan 9 cikgu. 9. 9. Ya, Oish, dua. jawapannya 1 per 1/9. Okay. Bila kita dah tahu K, kita masukkan balik dalam formula ni. Untuk kita guna untuk cari nilai petrol. Di mana kita, tak nampak dah hijau. Kan? Tak nampak kan? Tak nampak cikgu. Kabun. Okay, kita guna merah. Lepas tu kita dah dapat K, kita boleh buat kesimpulan di mana Y, kita ganti nilai K tu. 1/9X. Nampak? Ni kita dapat satu persamaan yang kita nak guna nanti. Okay? Okay, kita buat kat sini lah. Kita ada Y sama dengan 1/9X. Okay, ni langkah yang ketiga, aplikasi. Jadi, yang soalan ni, tadi dia bagi, dia nak pergi jauh mana? 198 km kan? Tapi dia tak tahu petrol dia berapa dia nak guna. Jadi, untuk dapat Y, apa yang kita kena buat? Kita ganti ke dalam formula ni lah kan. Y sama dengan 1/9. X tu kita masukkan 198 km. Jadi kita tekan saja kalkulator. 198 bahagi dengan 9. Jadi kita dapat jawapan dia adalah 22 liter. Jadi, daripada pengiraan kita ni, jumlah petrol yang dia perlukan untuk bergerak sejauh 198 km adalah 22 liter. Okay, kita dah dapat 22 liter. Kemudian, langkah yang keempat, apa dia Syidah? Melancong. Puan Aminah ambil tiket. Langkah yang keempat, tiket apa dah? Tiket. Tiket taksir. Tafsir. Saya buat ringkas macam ni lah, tafsir. Okay, tafsir. Okay, kita tengok tafsir, kita ambil lah kesimpulan Y sama dengan 1/9X. Okay, lepas tu, saya tengok. Jadi,
tengok. Tadi kita dah buat graf. Ni Y, ni X. Tadi kita dah buat graf tapi tak ada persamaan. Sekarang kita boleh buatlah. Garisan ni sama dengan Y sama dengan 1/9 X. Maksudnya kita dapat tadi jumlah petrol dia 22 liter. Dia bergerak sejauh 198. Ni kilometer. Ni liter. Okay. Kalau kita ambil yang awal tadi, kalau kita tengok. Awal tadi dia guna berapa liter lah petrol. Okay, 45 liter petrol. Dia boleh jarak sejauh 405 kilometer. Nampak kan? Jadi graf kita tadi tu betul lah anda yang kita buat tadi tu. Semakin banyak petrol dia guna, semakin jauh dia boleh pergi. Nampak kan? Kalau 22 liter dia boleh pergi 198 saja. Kalau 45 liter dia boleh pergi sejauh 405 km. Boleh sampai Johor. Nampak? Jadi kita dah tahu anda yang kita betul. Jadi yang kelima, langkah kelima, benda apa? Murni. Yes, kita murnikan dia. Bila dekat tafsir ni, dekat anda ni, graf ni yang kita buat masa andaian ni betul. Jadi kita tak perlu murnikan apa-apalah. Sebab maklumat yang diberi ni kita dah terhad. Kita dah tahulah, jadi kita betul. Jadi tak payah buat murni. Kalau dekat tafsir ni ada masalah, kita kena ulang balik dari awal apa yang salah tu. Dekat langkah kelima ni kita kena ulang apa yang tak betul tu. Sekarang ni situasi kita betul. Jadi tak payah buat murni tu. Kemudian kita buat langkah yang ke-6. 6. Langkah last sekali apa dia? Lapor. Okey, lapor. Laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian di atas. Maksudnya kita laporkan yang kita untuk bergerak sejauh sejauh 198 km. Petrol yang diperlukan adalah sebanyak 22 liter. Kita laporkan macam tu sahaja. Okay, kita dah selesai 6 langkah kita. Okay, yang baru masuk ni, kita buat kat sini lah. Cara nak kita tengok sikit balik. Okay. Untuk pemodelan matematik ni, kamu ada 6 komponen. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Kita baca soalan, kita tengok masalah. Soalan tu nak apa? Kita kena pasti masalah tu. Yang kedua, kita buat andaian. Apa yang tak berubah. Jadi kita kena pasti pun boleh ubah dia sekali. Yang ketiga, kita aplikasikan dia. Maksudnya kita kena buat pengiraan. Yang keempat, kita tafsir. Kita tengok daripada pengiraan tu tepat ke tak? Kalau tak tepat, kita kena ulang balik lah. Langkah tu kita buat time memurnikan. Yang ke-6 adalah melaporkan. Jadi, saya bagi akronim untuk nak ingat 6 komponen ni iaitu PUAN. PUAN tu P, pasti. Aminah, A, andaian. Ambil, A, aplikasi. Tiket, iaitu tafsir. Melancong, murni. Lapor, iaitu langkawi. Langkawi tu lapor, L. Itu saja yang kena ingat. Okay, ada soalan? Tak ada ya. Apa? Cepat. Tak ada tak apa. Saya nak bagi soalan ni. Tak ada. Okay, saya bagi satu link game. Link saya bagi tahu siapa. Game dia berkenaan dengan akronim yang saya bagi tu. Kamu kena ingat langkah ni yang kau apa, langkah ni yang kau apa. Tu sahaja. Okay? Lupa. Try jawab. Puan Aminah ambil tiket Melancong Langkawi kan? Easy saja. Okay, kita tengok sikit. Tengok ah. Okay, ambil kat ruangan chat. Saya bagi link.
Boleh jawab dah. Okey, dapat tak? Boleh buka? Boleh. Cuba jawab. Senang saja soalan dia. Okey. Dah siap bagi tahu Ada 10 soalan. Okey, siap Semua fokus jawab Okey, seorang dah siap. Cikgu. Ha. Saya tak boleh masuk lah slow. Tak apa. Cikgu buat tak baca kemarin? Tu nanti kita buat lah. Banyak game nak buat Lagi. Bodoh lah ni. Apa ni? Apa cikgu? Ni sepupu saya ni hinyak. Toreng tu. Saya dah bagi akronim. Puan Aminah ambil tiket Melancong Langkawi. Saya tak tahu nombor 9. Soalan 9 dengan 10 tu. Fungsi linear ialah. Tak Mari kita tahu. tengok sikit jawapan dia. Siti nombor apa? Butuh. Kejam ni. Saya. Ya. Bisa. Ya.
Buat andaian nombor satu komponen yang kedua. Mengenal pasti matematik untuk menyelesaikan masalah. Untuk usahakan tafsir ni komponen yang keempat. Saya dah bagi soalan ikut susunan komponen dah. Memurnikan matematik komponen yang kelima. Melaporkan dapatan komponen yang last. Oh, saya pun salah lah. Banyak. C. Alright, pilih tutup. Okay, nampak fungsi linear tu apa? Kalau saya tengok yang tadi saya terang dekat tu, ada graf kan? Alright tu. Graf tu dah linear. Biasanya ada garis lurus. Oh, Okay, siap jawab. Saya tengok lain. Wow, Nabila Siti betul 9. Kita tengok okay, salah kat mana. Kalau hampa perasan, kisah Alia Eliana ni sama kes dengan Jeremy. Contoh yang saya terang tadi. Betul ke tak? Asma, Asma line slow tadi kan? Okey, semua dah jawab soalan dah bagus. Terima kasih. Okay, sekarang kita sambung sikit. Okey, kesimpulan. Nampak yang kita belajar hari ni, dalam bab ni, kita belajar pasal ni sahaja. Cuma kena tahulah sikit. Okay, kita kena tahu kita. First step yang pertama, kita kenal pasti masalah. Kan, kena pasti. Yang kedua, kita buat andaian. Kita buat andaian contoh. Masalah kita nak pilot stang. Kita tak tahu minyak banyak mana nak guna. Lalu kita buat andaian. Andaian dia macam contoh tadi lah tu. Minyak kita, bukan minyak, laju kita tak berubah. Macam tadi contoh dia. Sama saja macam tu. Nombor 3, aplikasi. Kita kena carilah cara menentukan formula dan cara nak mengirakan matematik ni. Yang keempat, kita tafsir. Kita kira dulu. Kita kira mana kita aplikasi ni kita ganti dengan yang nilai-nilai lain. Kalau dapat juga betul, kita perlu memurnikan model matematik. Kalau tak perlu, kita boleh terus membuat laporan. Kalau perlu murnikan, kita kena buat dari awal. Apa? Bila kita buat laporan, kita dah siap lah. Macam tu sahaja untuk yang kita belajar hari ni. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada kak? Okey. Hampa ni kerja rumah tak mau buat. Ni Beda kerja kan? rumah. Saya bagi setiap hari kerja rumah. Tapi tak ada apa nak buat. Nak buat kerja rumah. Muka surat. 1A mana? Nombor 1. Okey. Okey. Saya nak hantar. Okey saja, tak buat pun. Tak mau lah. Okey saja je hampa ni. Buat tak pun. Tak kena Dah belakang. kena buat Jawapan cikgu. tak.